Lebih 20,000 penduduk di Sebuyau, Gedong dan Simunjan bakal menikmati bekalan air bersih dan terawat dengan siapnya 3 projek bekalan air utama pada penghujung tahun depan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi berkata, 2 daripada projek tersebut dibiayai kerajaan negeri dan 1 oleh kerajaan persekutuan dengan kos keseluruhan RM109.2 juta. Dr. Abdul Rahman, projek pertama bernilai RM41.9 juta merupakan projek menaik taraf bekalan air di Lubuk Punggor, Lubuk Buntin dan Tanjung Sap dalam daerah Gedong yang telah siap dan memanfaat 350 isi rumah. Projek kedua yang kita lawati ialah dalam yang merangkumi pakej 3D, iaitu pembinaan serta membina paip air menyeberangi sungai Sadong, Batang Sadong, menjungai Batang Sadong untuk menyalurkan air ke daerah Semunjan dan juga ke daerah Sebuyau, termasuk daerah kecil Sebangan. Jadi projek ini dananya berjumlah RM57.9 juta dan dinyangka siap secara keseluruhannya pada tahun 2023. Kedua-dua projek berkenaan adalah dibiayai oleh Kerajaan Sarawak dan dilaksana oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Manakala projek ketiga dibiayai Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar berjumlah RM9.5 juta, melibatkan projek bekalan air luar bandar, sistem retikulasi bagi Zon 2 Samarahan dan dijadual siap akhir tahun depan. Datuk Dr. Abdul Rahman yang mewakili menterinya, Datuk Julaihi Narawi memberitahu demikian dalam sidang media selepas lawatan kementerian tersebut di ketiga-tiga projek itu. Beliau menambah pelaksanaan projek melibatkan pembinaan saluran paip baharu, pembinaan tangki aras tinggi, pembinaan stesen pam penggalak serta penggantian saluran paip lama untuk mewujudkan sistem grid bekalan air yang lebih bersepadu. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sebuah tangki air aras tinggi turut dicadangkan untuk dibina di Simunjan bagi memastikan bekalan air tidak terjejas. Isu sensitif yang boleh mencetuskan perpecahan dan merosakkan perpaduan masyarakat perlu dihindarkan terutama sepanjang tempoh berkempen menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozay Yunus berkata, ini termasuk tidak mensensasikan isu sensitif melalui media sosial dalam meraih undi rakyat. Datuk Rozi menjelaskan setiap wakil rakyat juga perlu sentiasa menjaga sensitiviti kaum dan agama terutama ketika mendekati rakyat demi mengekalkan kesejahteraan serta keharmonian keluarga Malaysia. Kepada semua, kepada yang berkempen, ya, yang menjalankan tugas-tugas berkempen. Jadi kita elakkan daripada menyentuh tajuk-tajuk ataupun yang sensitif begini, ya, sebab kita satu keluarga besar, keluarga Malaysia. Pada sahabat-sahabat dalam media juga, ya, kita tak perlulah sensasikan perkara-perkara yang sensitif. Kalau ada perkara yang kita rasakan perlu kepada penyelesaian. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Pertandingan Kuaya Perpaduan Keluarga Malaysia Teguh Bersama peringkat negeri Sarawak di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Terdahulu berucap pada majlis itu, beliau berkata penganjuran pertandingan seumpama itu yang melibatkan pelbagai kaum etnik dan agama penting untuk terus menjaga perpaduan antara masyarakat. Katanya Sarawak yang mempunyai 27 etnik besar dan 76 sub-etnik merupakan negeri contoh terbaik untuk membina perpaduan masyarakat yang harmoni dalam membawa kemajuan negara. Pada pertandingan itu, kumpulan kuaya anak seni warisan Kenialang yang membawa nyanyian bertajuk Tanah Pusaka dinobatkan Johan sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 beserta piala, hamper dan sijil penyertaan.
Mereka juga akan mewakili Sarawak berentap ke peringkat kebangsaan pada 30 Oktober ini di Ibu Negara kelak. Nab Johan dimenangi oleh pasukan Jetty Chamber Choir manakala kumpulan Melodioso Hospital Bintulu meraih tempat ketiga. Pertandingan choir disertai 7 pasukan daripada pelbagai agensi itu merupakan anjuran Kementerian Perpaduan Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional serta Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak. Portfolio yang berkesan diperlukan jika cadangan jawatan timbalan Perdana Menteri dari Sarawak dan Sabah direalisasikan. Setiausaha Agung Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, meskipun menyambut baik cadangan tersebut, namun optimis kuasa atau peruntukan diperlukan berbanding jawatan. Yang penting bukan jawatan, yang penting kuasa, ya. Yang kalau ada kementerian-kementerian tertentu seperti mana sedia ada sekarang dan juga peruntukan diadakan, projek-projek pembangunan diluluskan, itu mungkin yang lebih penting daripada hanya jawatan. Sekiranya kalau ada jawatan itu nanti mestilah ada portfolio tertentu yang boleh beri keberkesanan kepada jawatan itu untuk kebaikan Sarawak dan Sabah. Beliau yang merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP ditemui media pada Majlis Angkat Sumpah 9 Setiausaha Politik Baharu kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Majlis Angkat Sumpah dan Serah Watikah Pelantikan disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas di hadapan Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, beberapa Timbalan Menteri Kabinet Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri. 9 setiausaha politik premier yang baharu adalah Petrus Igat Matias, Michael Mujah Lihan, Charles Balan Seling, Fung Kok Siun, Elias Brian Fung, Kaunselor Tapah Atta, Buang Haji Bul Hassan, John Yigor, Sam Layak, Abang Abdul Aziz Abang Draub. Pada Ahad lalu, Pengerusi Barisan Nasional BN Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan tentang cadangan 3 jawatan timbalan Perdana Menteri akan diwujudkan jika Barisan Nasional menjadi kerajaan persekutuan pada pilihan raya umum ke-15. Pelantikan ini melibatkan wakil dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung untuk mengisi jawatan tersebut yang juga akan dimasukkan dalam manifesto BN untuk PRU ke-15 ini. Baik, sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP menganjurkan program Jeraya Wara bersama Media Sarawak di Kuching. Sebanyak 13 pasukan mewakili organisasi media cetak dan elektronik termasuk RTM menyertai program tersebut yang melibatkan cabaran troli pengguna bijak atau Scotch di sebuah pasaraya besar di Petrajaya. Scotch merupakan pertandingan berbentuk interaktif yang menguji kefahaman dan meningkatkan kesedaran kepenggunaan serta berbelanja secara berhemah dalam kalangan peserta. Majlis pelepasan cabaran berkenaan disempurnakan oleh Menteri KPDN HAP Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Dalam ucapan ringkasnya, beliau berterima kasih atas sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh organisasi media di Sarawak dalam membantu menyebar luas peranan kementerian dan isu-isu kepenggunaan. Justru beliau berharap para pengamal media terus bertanggungjawab dalam laporan mereka serta menyiarkan berita berdasarkan fakta dan maklumat yang tepat khususnya berkaitan aspek kepenggunaan. Polis Sarawak berjaya menyelamatkan 5 wanita warga asing yang dipercayai menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk eksploitasi seks dalam satu serbuan di Kuching pada Jumaat lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataannya berkata, serbuan dilakukan di tingkat 3 rumah kedai di kawasan komersial Jalan Setia Raja kira-kira 3.30 petang oleh anggota cawangan di-7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak.
Datuk Muhammad Azman menjelaskan, setibanya di lokasi, polis mendapati premis terbabit didiami oleh mangsa yang berumur antara 24 dan 29 tahun telah berkunci dari luar. Katanya pergerakan mangsa juga dikawal melalui kamera litar tertutup yang dipasang di sekitar premis. Sehubungan itu, pihak polis mengambil beberapa inisiatif untuk menyerbu masuk ke dalam premis dalam usaha menyelamatkan mangsa. Beliau mendedahkan siasatan awal mendapati mangsa dipaksa untuk melayan pelanggan berhibur di premis hiburan dan hotel termasuk melakukan aktiviti seks dengan bayaran tertentu. Mereka turut mengaku telah berada di Sarawak antara 3 dan 5 bulan. Jelasnya kesemua mangsa akan dihantar ke Rumah Perlindungan Wanita di Kota Kinabalu, Sabah untuk prosedur siasatan lanjut. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Azman memberitahu, hasil risikan dan maklumat lanjut, polis telah membuat tangkapan ke atas 2 lelaki tempatan berumur 23 dan 25 tahun dipercayai boleh membantu siasatan dalam kes tersebut. Polis juga merampas 2 unit pasport warga negara asing beridentitikan mangsa yang telah diselamatkan. Katanya, tangkapan dan rampasan dibuat di bawah Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Baik, terima kasih Rumah langsung dari